أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك انشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني Ya qauli amma ba'du. Sekali lagi kita mengucapkan kesyukuran pada Allah SWT agar dengan kita menzahirkan kesyukuran Allah akan tambah lagi nikmat-nikmatnya kepada kita agar kita dapat meneruskan usaha untuk menguasai bahasa Al-Quran, bahasa Arab Al-Quran, agar kita dapat menjadikan ayat-ayat Quran itu sebagai panduan ke dalam kehidupan kita. Hari ini kita meneruskan perkongsian kita menyambung perbincangan kita semalam 22 hari bulan. Saya akan teruskan berkongsikan skrin untuk melihat hasil perbincangan semalam, iaitu kita telah mengambil konteks ayat Allazi istauqada nara. Ini adalah dalam sebagai rujukan kita boleh letakkan nombor surah dan juga nombor ayat, iaitu dua adalah surah Al-Baqarah ayat ke-17. Kita sudah pun berkongsikan kalimah sebelum itu, iaitu masaluhum kamasalil ladzi, dan masaluhum kamasali kita sudah selesai sampai al-ladzi. Kemudian kita nak membincangkan istauqada nara tu, kita masukkan sekali al-ladzi, sebab al-ladzi ini ialah isim mausul yang mengaitkan istauqada nara tu sebagai silah dia, silah kepada al-ladzi itu ialah istauqada nara. Silah ialah kata hubung, kata hubung kepada al-ladzi tadi yang menghubung kaitkan dengan dua kalimah sebelumnya, iaitu masaluhum kamasalil ladzi. Itu apa ceritanya? Ialah perumpamaan tu ialah perumpamaan orang-orang yang sebagaimana orang-orang yang menyalakan api, istauqada nara tu maknanya menyalakan api. Jadi dia menjadi silah kepada al-ladzi. So hari ini kita terus buatkan penerangan kepada kalimah daripada, kalau kita nak nak masukkan al-ladzi pun boleh, tapi al-ladzi pun kita telah buat sebelum ni. Kita fokus kepada istauqada nara. Jadi apakah ini kita buat bahagian penerangan. Penerangan kita pergi ke Jawi, Lexilogos, keyboard yang bahasa Jawi itu, sebab kita akan menggunakan huruf nga. Huruf nga ada dalam Jawi, dia tak ada dalam Arab. Jadi kita gunakan penulisan Melayu, Jawi Melayu. Jadi kita mulakan dengan penerangan fa, nun, ra, alif, nga, nun. Penerangan
kalimah, kaf, lam, mim, ha, kalimah. Dan kita kopikan dia bawa ke bahagian Arab. Jadi masukkan bahagian Arab ni, kita tampalkan sebelah sini, kita nak membuat penerangan istauqadana ra. Okey. Okey. So, penerangan yang terbaik ialah kita buatnya dalam satu ayat penerangan, ya. Ada juga cara kita menerangkan satu-satu, tetapi yang terbaiknya kita membuat satu ayat pernyataan untuk menerangkan kedua-duanya, ya. Kalau kita buat satu, dua, tiga, empat, dia mungkin terasing, ya. Jadi kita buat cara membuat ayat dia, iaitu statement, statement of clarification. Bahasa Inggeris panggil statement of clarification lah, atau statement of explanation. Jadi mulakan dengan istauqada ni, kita ambil yang ni, ya, ambilkan ni, kita nak menerangkan istauqada tu, kita bracketkan dia, masukkan dalam bracket dulu, ya. Kita terangkan istauqada tu apa dia dulu, iaitu dia adalah fi'il madhi, ya. So, kita semalam kita telah tunjukkan, ya, istauqada tu adalah apa? Nanti, ya, saya belum buka lagi dia punya apa, ya. Desktop. Bukakan template dia, ya, supaya kalau kita nak gunakan template tu, kita akan terus boleh pakai template. Saya belum apa, sudah, ya, dah ada kongsi skrin pun. Okay. So, kalau kita tengok pada template, kita telah menggunakan acuan fi'il madhi wazan ke-10, ya. Fi'il madhi wazan ke-10 sebagai ulang kaji supaya kita faham. Kita menggunakan acuan istauqada tu adalah menggunakan acuan istaf'ala. Itulah acuan yang digunakan untuk membentuk kalimah istauqada tu. Jadi dia adalah fi'il madhi ma'lum wazan 10. Itulah jenis istauqada tu, ya. Jadi kita balik kepada penerangan tadi. Kita mulakan dengan menerangkan istauqada. Dia adalah fi'il madhi maklum, fi'il madhi maklum, mim, ain, lam, waw, mim, ya. Fi'il madhi maklum wazan 10. Itu wazan 10. Okey, ini istauqada, ya. Tetapi fi'il madhi maklum wazan 10, dia ada, itu komponen kata kerja dia. Tetapi dia ada fa'il dia, sebab fi'il madhi mesti adalah fa'il dia. So kita masukkan, kalau Melayu kita gunakan dengan lah, ya, dengan fa'ilnya, iaitu dal, nga, nun, dengan fa'ilnya. Buangkan yang ni, kita nak gunakan dengan tu. Fa'ilnya ialah fa'. Okey, yang ni kita menggunakan bahasa Arab tu, kita gunakan original Arab, fa yang inilah. Fa'ilun. Jadi
uh, kita je fa'ilnya akan menjadi ain lam nya. Nya sebab Melayu ada nya, Arab tak ada nya. Jadi kita gunakan lexilogos Jawi ini untuk menulis fa'ilnya dengan fa'ilnya. Ya. Okey. So dengan fa'ilnya, ya, di manakah fa'ilnya di sini? Fa'ilnya ni kita boleh ambil al-lazi ini, ya. Sebenarnya fa'ilnya dia secara mustatir, dia tersembunyi. Tapi akhirnya fa'il yang tersembunyi itu dia merujuk kepada al-lazi. Jadi kita boleh gunakan al-lazi itu sebagai fa'ilnya, ya, tanpa dia kat sini. Al-lazi yang bermakna orang yang tadi. Jadi orang yang telah yang melakukan perbuatan istauqada tu. Okey, istauqada adalah fa'il, fi'lun madhi maklum wazan satu dengan fa'ilnya al-lazi yang sebelum tu, dan kita sambung dengan naro. Lepas tu kita tambah dia naro dengan, sekali lagi, dengan kita boleh pinjam sini saja, dengan bracketkan dia naro tu. Kita nak menerang naro pula, ya, dalam ayat tu dia naro. Asal naro tu ialah narun. Dalam komponen dia narun, tapi di dalam ayat dia naro. Okay, so apakah naro tu? Naro tu ialah api. Ya. Api ni isim apa? Isim lazim, ya, common noun. Dia isim ni banyak dia isim. Ya, isim ni kalau kita masuk kelas intensif tu, kita akan belajar modul kedua tu, jenis-jenis kalimah isim tu ada terdapat 20 lebih, ya. Sekurang-kurangnya kita akan belajar 20 jenis isim. Salah satu pada isimnya ialah kita panggilkan isim lazim. Ismun lazimun. Arab dia lam alif zai dengan mim. Kalau kita bariskan dia akan bunyi ismun lazimun. Itu kalau kita bariskan, ya. Kalau kita tidak bariskan, kita ija macam ni lah. Hamzah wasal, sim, mim. Lepas tu lazim ialah lam alif zai dengan mim. Isim lazim makna dia common noun, bahasa Inggeris dia. Kalau Melayu dia kata nama biasa. Yang biasa, uh, biasa tu maksudnya selain daripada kata nama lain, dia seperti apa, meja, buku, alat, uh, kerusi, ya, kereta, tu semua nama api, air, tu masuk dalam isim lazim lah. Okey, jenis dia apa? Ya, isim lazim. Naro ni kalau kita biasa dengan jantina ataupun jantina dalam bahasa Arab dipanggilkan jinsun, ya. Jantina ialah jinsun. Jadi jantina kepada naro sebenarnya adalah muannas, ya, muannas. Okey, mim, meja muannas ialah mim, lepas tu diikuti hamzah qata' yang berkaki waw. Ya, lepas tu muannas non tu ditasydidkan. Lepas tu sa, itulah muannas, ya. Kalau kita biasa dengan kalimah ni, kita akan mengetahui. Kalau kita tidak biasa, kita boleh lihat dalam pembentukan ayat itu, kita akan tahu dia adalah muannas, ya, dengan melihat apakah kata kerja yang digunakan kepada naro ni. Daripada situ kita akan mengetahui, ya. So kalau kita rujuk kepada ayat, ya, tuan-tuan akan lihat selepas naro tu, kemudian dalam sambungan ayat itu
falamma adaat ma haulahu, ya. So ini adaat ni adalah fi'il madhi, ya. Fi'il madhi merujukkan kepada siapakah pelaku dalam adaat ni. Adaat ni maksud dia apa? Menerangi, ya, menerangi. Tapi apa yang menerangi itu? So menerangi itu ialah naro ni. Nah, jadi naro ni dia fa'ilnya kita panggil sebut dia sebagai narun lah, ya. Nah, dia merujuk kepada naro ni, jadi fa'ilnya ialah narun. Jadi narun tu ialah api tadi, api yang dinyalakan oleh apa ni, mereka-mereka yang diceritakan dalam perumpamaan tu, dia telah menyalakan api itu. Kemudian falamma, maka apabila adha'at ma haulahu, apabila api itu menerangi. Jadi kita, dan dia ada ta maftuhah yang sukun. Inilah tanda apa? Tanda uh, muannas, yang fa'ilnya adalah muannas, ya. Ta maftuhah itulah. Jadi itulah yang kita boleh kaitkan dengan naro ni sebenarnya gender dia ataupun jins, al-jinsu, ya. Gendernya adalah muannas. Okey, so kita sambung. Dia adalah isim lazim muannas, dan bilangan dia mufrad lah, ya. Mim muannas kita akan letak sebagai mufradah. Kalau muzakkar kita sebut mufradun. Bilangan kepada muannas tu kita letakkan mufradah untuk membezakan kalimah yang muzakkar ataupun muannas, ya. Ustaz, air, kalau air tu muzakkar kan? Air, air, air muzakkar. Okey. Air ma'a, ya. Dalam kita tengok dalam ayat kan. Cuba tengok dalam ayat penggunaan ma'a tu, kalau ada isim domainnya apa, ya. Daripada ayat tu kita boleh ya, kita boleh mengetahui, ya. Nanti kita tengok ayat dia, barulah kita boleh confirmkan, ya. Assalamualaikum, doktor, nak tanya. Ya. Istauqada naran tu, yang itu dia bukan fa'il dan maf'ulun bih ke? Dua perkataan tu, dua kalimah tu. Yalah, kira maf'ul lebih lah. Itu saya nak sambung ni. Naran Lagi. tu, ya. Jadi dia, kita terangkan jenis dia dulu, kemudian kita terangkan fungsi dia, ya. Fungsi dia dalam konteks ni dia adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Jadi kita gunakan sebagai, ya, sebagai, gunakan bahasa yang Melayu ni sebagai sim, ba, alif, ga, ya. Sebagai maf'ulun. Sebagai tu maksudnya peranan dia. Sebagai kalau bahasa Melayu dia objek, ya. Ada tak apa ni, kalau dia objek, dia macam ni lah, objek. Jim, ya, ka. Objek. Ya, objek tu dalam bahasa Arab dia maf'ulun bih. Mim, fa, aim, waw, lam, maf'ulun bih, dia dua kalimah, jangan sambung, ya. Asingkan dia. Maf'ulun bih, bih. Lepas tu dia ada, bila maf'ulun bih ada i'rab dia. Okey. I'rab dia apa? Yang maksud marfu'. Okay. Dengar tak sini? Ada tadi pinjam sini. Sorry, mansub, marfu' pula. Ya, maf'ulun bih adalah kita panggil dalam kumpulan apa? Mansubat, ya. Mansubat tu maknanya semua kalimah-kalimah yang mengambil peranan sebagai objek, sama ada objek direct ataupun objek indirect, dipanggilkan al-mansubat, ya.
Mansubat ni maknanya kalimah-kalimah yang mengambil status mansub. Okey. Mansub, mim, nun, sad, waw, ba. Itulah dia punya i'rab dia. Yang mansub mana kalau kita nak sebut apa ni, dengan i'rabnya yang mansub pun boleh, itu panjang sikit lah. Tapi kalau kita nak ringkaskan, kita terus tulis yang mansub maknanya merujukkan kepada apa, kalimah tu status dia mansub sebagai maf'ul bih, dia mengambil status yang mansub, ya. Dan apakah tanda dia? Tanda dia ialah huruf yang terakhir ra tu akan mengambil baris fathah, ya. Tapi dia tanwin. So kita masukkan maklumat tanwin tu di mana? Kita masukkan dalam isim lazim muannas mufradah nakirah. Dia bentuk nakirah, ya. Ka, ya, nakiratun, ya. Dia nakirah. Dia bukannya ma'rifah. Bila ada tanwin tu makna dia apa, nakirah. Kita terangkan dia sebagai isim nakirah, ya. Dan peranan dia adalah sebagai objek. Bahasa Arab objek ialah maf'ulun bih. Bila maf'ulun bih, dia memang mengambil mansub, ya. Dalam Al-Quran kita akan dapati kadang-kadang maf'ulun bih ni mansub, ya, sepatutnya mansub, tapi ada juga kes dia tidak mansub, ya. Sebab apa? Sebab ada penggunaan kalimah harfun jar sebelumnya. Harfun jar tu akan membuatkan dia majrur walaupun dia mansub. Dia maknanya dia dua ada status. Dia objek, tetapi pada masa sama dia terikat dengan harfun jar. So antara harfun jar majrur dengan mansub, yang mana yang lebih kuat, ya? Majrur lebih kuat. Jadi satu objek yang diikat dengan harfun jar, dia akan menjadi majrur walaupun status dia mansub, ya. Okey, dalam konteks ni tak ada kes punjar lah, ya. Sebab apa ni, kalimah istauqada ni dia tidak memerlukan harfun jar, ya. Ada kalimah-kalimah kadang-kadang dia memerlukan harfun jar untuk mengaitkannya dengan objek, ya. Kalau tuan-tuan boleh ingat balik, contoh yang saya gunakan ialah dalam ayat ke-7, ya. Ayat ke-7. Ini satu contoh yang baiklah untuk kita imbas kembali, ya. Qulubihim. Qulubihim ni adalah objek, ya, maf'ul bih kepada kalimah khatama. Khatama ni adalah kata kerja fi'il madhi, pelaku dia Allah. Jadi Allah telah mengunci. Khatama ni mana menutup, mengunci. Ya, apa yang dikunci ialah hati-hati mereka. Bermakna hati mereka ni sebenarnya objek, ya. Tetapi khatama ni adalah kalimah yang memerlukan kata apa ni, huruf harfun jar, iaitu ala. Bila dia nak mengaitkan dengan objek dia kena guna ala. Jadi bila ala, qulubi ni sebenarnya asalnya quluba sebab dia objek, ya. Qulubahum tu sepatutnya. Tetapi khatama ni kalimah yang memerlukan ala. Jadilah ala qulubihim, dia jadi majrur pula. Tapi dia sebenarnya objek. Dalam penerangan kita boleh menerangkan dia sebagai objek yang mansub, ya. Objek yang mansub tetapi terikat dengan ala, menyebabkan dia majrur. Itu cara kita menerangkan. Bersamalah dengan sini. Sam'ihim ni sebenarnya adalah objek kepada khutama. Makna dalam perbuatan ni Allah menguncikan hati mereka dan juga pendengaran mereka. Jadi dua-dua tu objek. Ini dipanggilkan objek maf'ulun bih al-awwal, yang pertama.
Yang ni maf'ulun bih as-sani, yang kedua. Dua perkara yang dikuncikan oleh Allah tu, tetapi dia mengambil baris bawah. Sam'i bukannya sam'a, qulubi bukannya quluba. Sebab apa? Sebab ada ala. Dan yang ni pun ada ala. Sebab apa? Khatamah ni dia memerlukan ala untuk melakukan perbuatan tu kepada objeknya. Jadilah dia objek yang mansub, tetapi majrur disebabkan oleh harfun jar. Okey. So dalam konteks ni tak ada maf'ul, tak ada harfun jar, jadi nara tu straightforward, ya. Dia terus mengambil mansub. Istau qadana ra, ya. So dia dalam bentuk nakirah dan mansub. So perhatikan apabila kalimah isim mengambil i'rab yang mansub dan dalam keadaan nakirah, huruf yang terakhir itu sentiasa diikuti dengan huruf alif kalau dia kalimah yang okey, tapi dalam konteks ni dia juga muannas, ya. Muannas. Dia diikuti dengan alif kalau dia bukannya kalimah yang berakhir dengan alif maksurah ataupun hamzah ataupun ta marbutah. Kalau yang dia berakhir dengan ta marbutah ataupun hamzah qata', dia dipanggilkan alif mamdudah dengan hamzah, dan juga apa satu lagi, dia ada 3, ya. Hamzah, Maksurah. alif maksurah, alif mamdudah dengan ta marbutah, ya. Yang tu dia tidak perlu alif, tetapi selain pada itu dia akan diikuti dengan alif, dan alif tu adalah alif mad, ya. Alif mad, dan dia dibaca mengikut kaedah mad iwad. Mad iwad, ya. Dalam keadaan waqaf dia akan bunyi nara, ra tu dibacakan dengan tanpa tanwin, 2 harakat. Itulah peraturannya kepada kalimah-kalimah apabila dia mengambil mansub dalam keadaan nakirah ni, ya. Jadi ini penerangan dia lah. Penerangan kalimat istauqada ra tu ialah istauqada adalah fi'il madhi ma'lum wazan 10 dengan fa'ilnya iaitu allazi, ya. Allazi yang sebelumnya di atas tadi, allazi itu menjadi fa'il dia yang melakukan perbuatan tu. Dengan nara adalah isim lazim muannas mufradah, ya, nakirah sebagai objek, ya, iaitu maf'ulun bih yang mansub. Doktor, kenapa guna wazan ke-10? Kenapa guna wazan 10? Itu soalan advance tu, ya. Soalan bagus. Ya. Okey, wazan 10 ni dia ada 3 konteks, ya. Kalau nak memahami itu kena rajin sikitlah, ya. Saya tunjukkan kat mana kita boleh dapatkan maklumat tu. Kita pergi ke qurancorpus.com ni. Corpus.com ni. Lepas tu pergi bahagian Quranic Grammar belah kiri ni, Quranic Grammar. Ya, lepas tu Quranic Grammar ni dia ada bahagian verb form. Yang ni, ya, verb. Okey, ada verb form tu. Lepas tu tuan-tuan pergilah. Verb form tu ialah wazan, ya. Di sini banyak maklumat ni tentang wazan, ya. Nanti kalau ada masa rajin bacalah. Dia terangkan kepada kita daripada wazan pertama tu, ni konteks dia, ya.
kontek dia. Macam mana menggunakan wazan. Kenapa wazan pertama digunakan dalam Al-Quran? Ini wazan kedua. Ni dia punya kontek ni. Ya, ada 3 kontek ni. Dan wazan keempat semua ada. Ya. Kalau nak terangkan pagi ni panjang sangatlah ya. Kita terus ke wazan ke-10 lah. Ni wazan ke-10. Istaf'ala tadi wazan ke-10 dia ada 3 kontek dia ya. Satu kontek dipanggilkan positif. Positif apa dia ya? Positif ni ialah yang menyebabkan perbuatan tu dilakukan kepada orang kedua, ya, pihak kedua. Ya. Pihak kedua dengan cara pihak kedua lah. Ya. Yang kedua dia kata refleksif causative. Dia melakukan perbuatan tu kepada pihak kedua, tetapi fokus kepada diri dia sendiri. Ya. Yang ni dia kata refleksif causative. Bila dia kata dia ada pihak kedua, dia melakukan perbuatan ke pihak kedua, tapi fokus efek dia kepada diri sendiri. Itu dia panggilkan refleksif causative. Ya. Kalau tukar bahasa Melayu pun boleh ya. Kita klik kat sini saja, translate ke bahasa Melayu. Dia apalah ya. Jadi Melayu, Inggeris causative pun dia tukar ke causative juga Melayu ya. Kemudian konteks yang ketiga ialah dikata melakukan kepada diri sendiri ya. Dengan cara apa? Dengan cara meminta orang kedua melakukan perbuatan itu kepada diri dia. Ini dalam kalimah nasta'inu tu digunakan konteks yang ketiga ni lah. Ya, ada pihak A dengan pihak B. A minta B buat lakukan sesuatu kepada A. Jadi maknanya dia melakukan perbuatan tu untuk diri dia. Ya, mungkin kita tukar sikit kepada ni kepada untuk lah, lebih sesuai. Maknanya dia minta A minta B lakukan perbuatan kepada dia balik A tadi. Itu dia panggil ya. Dia membuat objek melakukan dirinya sendiri. Jadi B itu objeknya ya, tapi dia minta B jadi subjek melakukan perbuatan tu kepada A balik. Jadi A jadi objek pula. Itu dia ya. Dia berusaha untuk dilakukan oleh objek kepada dirinya. Itu wazan ketiga. Konteks yang ketiga ya. Jadi istauqada tu konteks yang mana? Yang pertama ni ya. Maknanya dia melakukan perbuatan tu kepada satu objek lah, iaitu causatif. Yang objek dia apa? Nara. Siapa yang melakukan tu? Al-Lazi tadi. Ya, Al-Lazi tadi dia melakukan, mana kita punya lektur logos tadi? Di sini. Ya. Istauqada ni objek dia lah Al-Lazi ni tadi menyalakan. Ya. Dan biasanya perbuatan menyala ni dia berkait dengan perbuatan yang bersungguh-sungguh ya, melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Untuk menyalakan api itu kena apa ya? Kena bersungguh-sungguh, kalau tidak tak nyala api. Jadi dia kena perbuatan yang bersungguh-sungguh yang menyebabkan objek dia nara tu menjadi menyala. Itulah konteks kenapa digunakan wazan ke-10 ya. Kalau kita tengok konteks konteks dalam Al-Fatihah, inilah 49 ya, dah lebih masa. Tak apa, kita kata ini pun wazan ke-10 sim dengan ta. Ini konteks yang ketiga tadi ya. Nasta'inu, orang pihak A ialah kami, pihak kedua ialah Allah. Jadi kita minta Allah tolong kita. Ya. Jadilah kami sentiasa minta pertolongan. Siapa yang kita minta pertolongan tu ialah Allah. Ya. Sim dengan ta maksudnya meminta. A minta B melakukan sesuatu. Melakukan apa? Melakukan pertolongan tadi
balik kepada A. Itu kontek apa? Kontek nasta'inu. Kemudian mustaqimah pun wazan ke-10 juga. Ini kontek yang kedua itu. Ya, so kontek kedua tu sebenarnya kalimah yang asal ialah qoma. Qoma ni berdiri, ya, berdiri tegak asalnya, ya. Tetapi dia nak jadikan dalam bentuk lurus. Jadi berdiri tegak menjadi lurus. Itu konteks yang kedua. Ya, kalau kita tengok konteks kedua tadi, di sini dia kata apa? Dia membuatkan dirinya menjadi sesuatu. Dia membuatkan dirinya menjadi sesuatu. Maknanya mula dia A. Tetapi dengan penggunaan wazan ke-10 dia jadi B pula. A jadi B. Tadi dalam keadaan berdiri dia menjadi lurus. Dia nak menggunakan sifat lurus tu daripada qoma, ya. Qaf wa mim tu berdiri, dalam keadaan berdiri. Dan nak digunakan dalam bentuk bentuk sifat yang lain, keadaan yang lain, ya. Sini dia kata contohnya apa dia kata? Dia menjadikan dirinya seorang Arab. Saya sebagai contoh, ya. Dia pakai pakaian Arab, dia bercakap Arab tapi dia Melayu. Ya. Dia tu Melayu, dia itu boleh menggunakan wazan ke-10 untuk mengambil, ya, konteks. So ada 3 konteks. So setiap kalimah tu kita kena tengok konteks mana yang digunakan, ya. Dia berbeza, dia bukan satu konteks saja. Okey, cukup untuk hari ini. Kita akan sambung besok pembentukan kalimah, ya. So yang ni kita boleh simpan dia dalam dalam screenshot. Pada masa yang sama kita boleh simpan dia dekat download ni, ya, dan kita boleh tukarkan nama latihan hari ini 23 hari bulan. Sekiranya kalau kita masih lagi nak gunakan dia untuk latihan, ya, besok hari. Okey, dan besok kita akan tumpu kepada pembentukan kalimah istauqadana ra sekali, ya, insya-Allah. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbil alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم. تقبل يا